Hai, Assalamualaikum dan salam sejahtera. Nama saya Nur Aina Syafiqah binti Khairul Fazli. Baik, tujuan video ini dibuat adalah untuk memenuhi keperluan kerja kursus bagi subjek EDU 2082 Psikologi Pendidikan bagi program PDPP IPG Kampus Temanggung Ibrahim. Tajuk yang akan saya bincangkan adalah teori penyempurnaan kendiri dan konsep kendiri oleh Carl Rogers. Seperti yang dapat dilihat dalam gambar, Carl Rogers adalah terkenal sebagai pengasas teori kaunseling terapi berpusatkan klien, dilahirkan di Oak Park, Illinois, Amerika Syarikat. Pada asalnya beliau belajar tentang teologi dan kemudian beliau beralih kepada psikologi klinikal dan juga psikologi pendidikan. Baik, kita teruskan dengan pengenalan keperluan penyempurnaan kendiri. Konsep kendiri adalah pengertian atau kefahaman seseorang terhadap dirinya sebagai individu yang asing yang memiliki satu ciri-ciri yang unik atau istimewa. Ia membawa maksud bagaimana seseorang individu itu berpendapat dan menganggap dirinya. Penyempurnaan kendiri pula bermaksud apa yang seseorang itu boleh jadi, ia mesti jadi, iaitu potensinya dilahirkan. Ahli teori humanistik terdiri daripada Carl Rogers dan Abraham Maslow. Mereka berdua berpendapat percaya bahawa manusia adalah insan yang baik dan murni dan sentiasa berkembang menuju kebaikan. Mereka menekankan perkembangan diri ke arah kesempurnaan kendiri. Carl Rogers menekankan 3 perkara penting yang mendasari personaliti manusia, iaitu yang pertama adalah kejujuran, keikhlasan dan kebenaran, juga boleh diistilahkan sebagai kongruen, penerimaan tanpa syarat dan perasaan ambil berat, dan yang terakhir adalah kefahaman yang mendalam ataupun juga boleh dikenali sebagai empati. Teori pemusatan kendiri ini merupakan asas dalam konsep yang tergolong di dalam psikologi kemanusiaan. Pada mulanya ianya dinamakan sebagai kaunseling bukan arahan, kemudian telah ditukar kepada kaunseling pemusatan klien dan kemudian akhirnya ditukarkan kepada teori ataupun terapi penyempurnaan kendiri. Okey, ciri insan sempurna menurut Carl Rogers adalah yang pertama, berfikiran terbuka. Yang kedua, menerima hidup seadanya. Yang ketiga, mempercayai pemikiran dan perasaan sendiri. Yang keempat, menghargai kebebasan sendiri. Dan yang terakhir adalah kreatif dan melibatkan diri dalam aktiviti sosial. Carl Rogers adalah satu-satunya pakar yang amat mementingkan manusia sebagai manusia. Beliau menyangkal keras pandangan yang melihat manusia sebagai satu objek yang boleh dimanipulasi sama ada daripada dalam ataupun luar. Beliau juga mementingkan perkembangan manusia yang positif dan melihat bahawa semua manusia adalah entiti yang baik, positif dan mulia. Carl Rogers menyifatkan bahawa semua tingkah laku mereka didorong oleh pencapaian kesempurnaan kendiri. Maka inilah yang menjurus kepada ciri insan yang sempurna, seperti yang telah saya kemukakan sebentar tadi lah. Mazhab humanism lebih menekankan ciri-ciri kemanusiaan. Setiap individu adalah berbeza dan merupakan kejadian yang unik. Keadaan inilah yang menyebabkan mereka memerlukan cita rasa dan layanan yang berbeza. Okey, baik. Rogers telah mengemukakan beberapa ciri personaliti manusia. Yang pertama adalah melibatkan pengamatan realiti yang diperoleh daripada pengalaman peribadi dan perasaan seseorang. Yang kedua adalah tingkah laku digerakkan oleh keperluan mencapai sempurna kendiri. Hal ini melibatkan aspirasi personal yang berkecenderungan menjadi individu yang menyeluruh, sihat, cekap dan sempurna. Yang ketiga adalah tingkah laku seseorang dipengaruhi oleh realiti peribadinya. Yang keempat, konsep kendiri terbentuk oleh individu itu sendiri. Ini melibatkan kerelaan kita lah, menilai diri sendiri melalui pengalaman secara langsung. Ia juga boleh dilakukan dengan mengambil kira pandangan orang lain terhadap diri sendiri. Yang kelima adalah tingkah laku kita selaras dengan pengertian kendiri. Ia membawa maksud bahawa kita bersikap sama seperti apa yang kita fikirkan terhadap diri kita sendiri. Saya rasa ini boleh diaplikasikan dalam pembelajaran berpusatkan pelajar. Ini bermaksud pelajar lebih memikirkan tentang diri sendiri dan bagaimana untuk mereka mencapai penyempurnaan kendirilah.
Teori pembelajaran ini mempunyai beberapa falsafah yang boleh dijadikan pegangan atau prinsip dalam pengajaran dan pembelajaran. Antaranya ialah yang pertama, setiap individu merupakan pusat kepada pengalaman perubahan dunia yang berterusan. Prinsip ini mengandaikan bahawa setiap orang mempunyai pengalaman peribadi dalam persekitarannya dan ia sukar difahami oleh orang lain. Dalam pengajaran dan pembelajaran, nilai-nilai kemanusiaan haruslah diutamakan. Tindakan ini membolehkan guru untuk memahami perasaan atau masalah orang lain dengan lebih baik. Yang kedua, setiap organisma mempunyai kecenderungan mencapai sempurnakan diri. Hal ini melibatkan hasrat dan cita-cita seseorang untuk mencapai kesempurnaan kendiri. Yang ketiga adalah struktur kendiri terbentuk daripada interaksi dengan persekitaran dan penilaian pula diperolehi daripada interaksi dengan orang lain. Ini bermakna apabila seseorang itu menerima maklum balas tentang dirinya, maklum balas itu akan diintegrasikan ke dalam konsep kendiri. Justru itu, pengertian individu terhadap dirinya telah dipengaruhi oleh orang lain. Dalam pembelajaran di dalam bilik darjah, keadaan ini boleh membantu pelajar membaiki diri sendiri dan bertindak lebih wajar dan juga sempurna. Dalam teori penyempurnaan kendiri, Rogers mengkategorikan pembelajaran kepada dua, iaitu pembelajaran kognitif yang dianggapnya tidak bermakna dan pembelajaran pengalaman. Pembelajaran kognitif ialah pembelajaran mata pelajaran akademik semata-mata, manakala pembelajaran pengalaman melibatkan aplikasi pengetahuan. Contohnya belajar kemahiran menjahit, membaiki motosikal dan sebagainya. Menurut Rogers, pembelajaran pengalaman mengambil kira keperluan dan kehendak pelajar. Lantaran itu, pembelajaran ini melibatkan perkembangan personal, motivasi, daya usaha, penilaian diri dan mempunyai kesan bagi jangka masa yang panjang. Pembelajaran pengalaman ialah belajar melalui proses membuat. Pelajar akan terlibat secara aktif dalam pembelajaran, merancang, membuat kajian, menghasilkan sesuatu yang pasti akan ada hasil dan kesan yang merangsangkan. Dengan yang demikian, pelajar boleh meneroka, mencari jalan penyelesaian, membuat uji kaji, kajian dan sebagainya. Berbanding pembelajaran kognitif yang hanya melibatkan proses belajar di dalam bilik darjah, membaca dan berbincang tentang pengalaman orang lain. Melalui proses membuat sendiri, terutama dalam kumpulan, pelajar akan belajar bekerjasama, berfikir, merancang, menghayati nilai dan memupuk sikap yang baik. Melalui pembelajaran pengalaman ini, pelajar belajar mengambil tanggungjawab ke atas pembelajaran sendiri. Dalam teori pembelajaran Carl Rogers, beliau memberikan penekanan kepada hubungan personal antara guru sebagai facilitator dengan pelajar. Lantaran itu, teori humanism mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar dan penerimaan tanpa syarat. Baik, prinsip umum yang dikemukakan oleh Rogers adalah seperti berikut. Yang pertama, kita tidak boleh mengajar seseorang secara langsung, tetapi kita hanya dapat membimbing pelajarannya. Struktur dan organisasi diri seseorang menjadi lebih rigid jika dia merasakan dirinya terancam. Ia akan menjadi tenang jika tiada ancaman. Dan yang terakhir adalah pembelajaran berkesan akan terhasil jika pelajar berasa tenang dan bebas daripada ancaman serta perbezaan individu atau pengalaman pelajar diambil kira dalam menentukan tahap layanan yang sewajarnya. Rogers menyarankan penerimaan semua pelajar sebagai individu yang ada potensi dan yang sedang berkembang. Menurut Kohn 2005, sebagaimana dipetik oleh Egan dan Kochak 2007, students who felt unconditionally accepted by their teachers were more likely to be interested in learning and to enjoy challenging academic tasks instead of just doing school work because they had to and preferring easier assignments at which they know they would succeed. Baik, sekian itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum dan salam sejahtera.